Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Piu Amin dalam satu juz sehari. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada ketika ini kita dapat bersama berkumpul lagi untuk menghidupkan lagi, menyuburkan lagi taman-taman syurga di rumah kita, di mana saja anda berada. Insya-Allah untuk pada kali ini kita akan mengembara kepada juzuk yang ke-16. Wow, juzuk 16 dah kita ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita masih lagi setia untuk menghidupkan Al-Quran di dalam rumah kita. Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembantu, peguam bela, penolong dan kawan yang sangat karib di hari akhirat kelak. Jadi insya-Allah syafaat yang besar pada kita adalah dengan membaca Al-Quran. Jom sama-sama kita tengok apa agaknya kita nak kongsikan dalam juzuk ke-16. Dalam juzuk ke-16 kita akan melihat 3 surah yang dihimpunkan di dalam juzuk ini. Surah Al-Kahfi sebahagiannya yang terakhir daripada ayat 75 hingga 110. Kemudian daripada surah Maryam ayat yang pertama sehingga 98. Kemudian surah Taha ayat 1 hingga 135. Ketiga-tiga surah ini memberikan banyak pengajaran dan ilmu yang sangat bermakna kepada kita. Lebih-lebih lagi kepada orang yang sudah berkeluarga, kerana kita nak mencontohi dan melihat bagaimana agaknya pendidikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan dan diamalkan oleh para nabi dalam kehidupan mereka. Mari kita sama-sama melihat bagaimana dalam surah Al-Kahfi, dalam penutup daripada surah Al-Kahfi itu Allah Taala menceritakan tentang kehidupan Zulkarnain, yang mana kita tahu dia adalah seorang panglima yang akan membantu dan menyelamatkan kita ketika saat yang menggetarkan nanti. Dan bagaimana surah Al-Kahfi ini ditutup dengan doa yang baik, ditutup dengan saranan dan pesanan yang baik. Dalam juzuk ke-16 ini, seperti mana yang kita sebut, adanya surah Maryam. Surah Maryam ini jelas kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menceritakan banyak kisah-kisah para nabi di dalam itu. Antaranya kisah Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya. Kemudian sudah tentu kisah Maryam dan anaknya Nabi Isa AS. Dan kemudian kisah Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada ayahnya, iaitu seorang pembuat dan juga penyembah berhala. Kemudian kisah Nabi Ismail berdakwah dan membangunkan keluarganya dengan 2 saja perkara, iaitu solat dan juga zakat. Jadi inilah cara pendidikan yang Allah Ta'ala nak turunkan kepada Nabi Muhammad, dan kita sendiri mendapat manfaat daripada mukjizat Al-Quran ini. Subhanallah, kita boleh sama-sama amalkan di rumah. Apa yang menarik kalau kita dapat lihat daripada surah Maryam, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan keadaan Nabi Zakaria berdepan dengan saat yang getir, iaitu apabila Nabi Zakaria diuji dengan ketiadaan anak. Tak ada zuriat, tak ada keturunan. Hidup dah bertahun-tahun, kahwin dah berpuluh tahun. Ketika itu usia sudah menginjak hari tua, isterinya pun dah makin lemah, tapi zuriat tak ada. Ketika itu Nabi Zakaria sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dan di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita cara-cara ataupun tips-tips untuk makbul doa. Kata Allah, "Idh nada rabbahu nidaan khafiyya." Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam memberikan maklumat kepada kita dengan cara bagaimana untuk kita berdoa. Mestilah yang pertama dalam keadaan yang lemah lembut, seperti berbisik. Dan ketika ini Nabi Zakaria nak ajarkan kita waktu dan saat yang paling terbaik untuk kita berdoa adalah waktu 1/3 malam. Berdoa dalam keadaan kita dengan Allah sahaja. Dalam keadaan kita betul-betul mengharap dengan Allah.
Dan apa yang paling penting, yang kedua, bertawassul dengan amalan baik. Kalau kita nak minta satu benda yang sangat besar dengan Allah, kita mesti gadaikan satu amalan baik yang pernah kita buat agar Allah Ta'ala terima apa sahaja permintaan yang kita nak. Maksud menggadaikan amalan, bertawassul dengan amalan ini adalah kita nak tunjukkan kepada Allah betapa komitednya kita sebagai hamba Allah. Begitulah yang disebutkan oleh Nabi Zakaria dalam ayat yang keempat surah Maryam. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi oleh uban. Nak menunjukkan yang Nabi Zakaria ni dah tua sangat dah. Ketika itu Nabi Zakaria kata, dan aku belum pernah kecewa dan berdoa kepadamu ya Tuhanku. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi Zakaria dalam hidupnya, walaupun dia dah tua, walaupun dia dah lemah, dia tetap beribadat kepada Allah. Dia tetap minta doa pada Allah. Kita ni kalau doa setakat baru sebulan, 2 bulan, belum lagi capai tahap kedudukan doanya para Nabi. Jadi sebab itulah kita pada hari ini melihat antara disiplin dan tips yang dilakukan oleh Nabi Zakaria adalah kita jangan putus asa dan bertawassul dengan amal. Antara yang lain, bagaimana Nabi Zakaria ni dia minta doa pada Allah. Dia minta sesuatu tu, dia kata dengan Allah ada sebab. Contoh dalam ini, Nabi Zakaria kata, aku nakkan anak sebab anak ini akan menjadi warisan atas jalan dakwah. Dia akan sayang aku, dia akan buat baik kepada agama Islam. Dia akan jadi pendakwah dan dia boleh jadi Nabi. Jadi sebab itu, kalau kita nak kerja, ya Allah aku nak kerja dekat pejabat ni, aku nak kerja dekat syarikat ni. Sebab apa? Aku nak begini-begini. Minta pada Allah begitu. Sebab itu doa, sungguh-sungguhnya doa pada waktu yang khusus, doa yang khusus, gunakan amal ibadat kita sebagai tawassul. Dan yang keempat, paling utama apa dia? Kita tahu tujuan doa tadi untuk apa. Jadi penilaian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika itu, maka akan digunakan sebagai bahan makbul. Allah Ta'ala terima apa sahaja permintaan yang kita lakukan. Jadi inilah tarbiyah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, bagaimana adabnya Nabi Zakaria apabila meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kisah Maryam dan juga anaknya Isa. Bagaimana kita tahu Nabi Isa AS satu orang Nabi yang berada di akhir keturunan daripada keturunan Bani Israel. Maka ketika itulah Nabi Isa yang lahir tanpa ada bapa memberikan gambaran kepada kita, Allah boleh melakukan sesuatu, merezekikan sesuatu bighairi hisab, tanpa ada ketentuan, tanpa ada sebab dan musabab. Kalaulah Adam dilahirkan tanpa ada bapa, Hawa dilahirkan tanpa ada ibu dan bapa, begitu juga yang disebutkan hari ini bagaimana Nabi Isa yang juga dilahirkan tanpa bapa. Tetapi kerana keyakinan yang ada pada Nabi Isa AS akhirnya membantu Maryam untuk meneruskan perjuangan dalam kehidupannya. Begitu juga kisah anak dengan bapa. Anak baik, bapa pula tak baik. Ini yang berlaku dalam keluarga kita kadang-kadang. Ada anak baik, bapa tak baik. Ada bapa baik, anak tak baik. Kisah Nabi Ibrahim ini, anak yang baik, tapi bapa dia penyembah berhala, bapa dia pembuat berhala. Bapa dia ni orang kanan Raja Namrud. Bukan orang kiri, orang kanan. Ada pangkat, level ni tinggilah. Tetapi pada ketika itu, walaupun Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, dalam surah Maryam disebutkan, ketika itu Nabi Ibrahim terus dihalau, dipulau, diboikot oleh ayahnya sendiri. Sedih. Sebab itu menjadi satu gambaran yang besar kepada Rasulullah. Rasulullah tidak diboikot dan tidak dihalau oleh bapanya. Jadi ini kaitan-kaitan yang nak memberi semangat kepada Rasulullah. Rasulullah ada ujian sebegini, nabi-nabi yang lain juga ada ujian-ujian yang lebih besar, lebih dahsyat. Maka ini motivasi agar kita tahu yang nak diajarkan pada kita, kalau kita susah, macam kita selalu sebut, kalau kita susah, ada orang lain yang lebih susah.
Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam juzuk ke-16 ini Allah Ta'ala sebutkan juga surah Toha. Tadi kita sebutkan surah Toha ada ayat yang pertama, ayat 1 sehingga ayat 135. Surah Toha ini sebagian ulama sebut dalam kitab tafsir surah Ta. Dan surah Ta ni ada dua lah, antaranya Toha, Ta, Sin, Mim, iaitu surah-surah yang kalau ada depannya huruf Ta ini, surah yang banyak bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam ini cukup hebat. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang pada ketika itu kaum Bani Israel ini, siapa yang lahir anak-anak lelaki, bayi lelaki akan dibunuh. Sampai ibu-ibunya ketika itu peluk anak dia, tak berani untuk lepaskan anak, ibu-ibu pun ditikam sekali. Tetapi bagaimana ibu Nabi Musa AS mendapat satu ilham agar dihanyutkan Nabi Musa ke mana? Ke Sungai Nil. Kalau siapa yang pernah pergi Mesir dah tengok besarnya Sungai Nil tu. Dan ketika itu Nabi Musa dialirkan masuk ke dalam istana Firaun. Sebab kenapa Nabi Musa perlu dibesarkan dalam istana Firaun? Untuk belajar dan bila besar buat satu persiapan lawan balik Firaun, tenggelamkan Firaun. Inilah hebat dan bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dibesarkan sebagai seorang anak angkat, dijaga oleh isteri Firaun, Asiyah. Kenalkan Asiyah? Satu orang perempuan yang taat kepada Allah walaupun suaminya Firaun. Sehingga kan Asiyah ni Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, dia masuk dalam syurga Allah dan dia akan menjadi penghuluwati, penghulu bagi seluruh puteri-puteri perempuan-perempuan dalam dunia untuk masuk melangkah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menariknya dalam surah Toha terdapatnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana doa Nabi Musa yang selalu kita baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ini doa Nabi Musa agar dipermudahkan lancar kata-kata nak berdepan dengan Firaun. Pada ketika itu juga surah Toha menggambarkan tentang pengislaman. Siapa dia? Sayyidina Umar ibn Khattab di rumah Al-Arqam ibni Al-Arqam. Jadi waktu sahabat-sahabat duduk di rumah Al-Arqam ibni Al-Arqam, waktu itu Sayyidina Umar datang nak bertemu dengan Nabi. Dan pada ketika itu rupanya sebelum daripada dia jumpa Nabi, dia terdengar adiknya Fatimah mengalunkan surah Toha. Sebab itu kita kalau ada di kalangan anak kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita yang mungkin ketegak, yang degil, yang mungkin susah nak dengar cakap, rawatlah hati, lembutlah hati dengan surah Toha. Dan yang paling penting dalam surah Toha, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana satu pesanan kepada Nabi Adam alaihissalam agar jangan kamu terpengaruh dan tertipu daya dengan godaan iblis yang menyebabkan nanti kamu akan terkeluar daripada syurga ini. Jadi sebab itulah dalam surah Toha dan juga dalam surah Maryam ini, juga sebahagian daripada surah Kahfi yang terdapat dalam juzuk ke-16, Allah Ta'ala himpunkan, Allah Ta'ala kayakan dengan kisah-kisah yang cukup besar manfaatnya. Maka sebab itu, tidak lain tidak bukan, surah-surah ini diturunkan ketika Nabi diuji dengan ujian yang cukup dahsyat. Nabi dicampak batu, Nabi diletakkan perut unta yang busuk di belakang Nabi. Tetapi bila Nabi mendengar kisah-kisah ini, Nabi bersemangat. Tidak, mesti tidak. Aku meneruskan perjuangan ini, membantu kisah-kisah, menghidupkan kisah-kisah para Nabi yang sebelum ini. Tugas kita sama adalah untuk berdakwah kepada mereka yang akan datang di hadapan kita ini. Jadi insya-Allah itulah huraian dan kesimpulan yang sama-sama kita boleh dapatkan. Amalkan perkara yang baik daripada surah ini, insya-Allah kita mendapat kebaikan. Dan pada episod yang akan datang pula, kita akan berbicara serba sedikit tentang surah yang dihimpunkan di dalamnya banyak kisah para Nabi. Sehingga kan surah itu dinamakan surah para Nabi. Surah apa tu? InsyaAllah teruskan setia bersama dengan saya. Kita akan bercakap banyak lagi pasal Nabi-Nabi. Anak-anak kita dah seronok dah tu. InsyaAllah teruskan bersama dalam 1 juz sehari bersama saya, Piu Amin. Assalamualaikum.